Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Pagi ini kita akan belajar pendidikan moral tahun 2, unit yang ke-11. Sikap rajin amalan keluarga, bahagian yang ke-3. Maknanya bahagian yang terakhir untuk unit 11, sikap rajin amalan keluarga. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, bagi sesiapa yang masih lagi belum subscribe channel cikgu, bolehlah subscribe ya, supaya anda tidak ketinggalan dengan video saya yang akan datang. Terima kasih. Kita lihat buku teks ya. Lihat buku teks. Siapa yang ada buku teks, muka surat 78 dan 79 kalau ada buku teks. Kalau tak ada buku teks, tengok aja paparan video yang cikgu telah sediakan ni. Muka surat 78. Keluarga rajin, keluarga sihat. Oh ya, sebelum tu standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 11.5, iaitu mengamalkan sikap rajin terhadap ahli keluarga. Cikgu ulang, 11.5, mengamalkan sikap rajin terhadap ahli keluarga. Kita fokus kepada amalan sikap rajin tu. Macam mana nak praktikkan sikap rajin dalam keluarga kita. Kita lihat muka surat 78. Keluarga rajin, keluarga sihat. Padankan situasi dengan sikap rajin untuk membasmi nyamuk Aedes. Padankan situasi dengan sikap rajin untuk membasmi nyamuk Aedes. Dia bagi situasi dia. Situasi dia, longkang tersumbat banyak dengan sampah. Ni siapa yang tak bertanggungjawab ni, masukkan sampah dalam longkang ni. Betul-betul tak bertanggungjawab kan? Menyusahkan orang aja. Pentingkan diri sendirilah orang yang buat macam ni. Betul tak? Sikap rajin ialah sikap dia apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan, iaitu mengumpul bahan kita semula setiap hari. Maksudnya apa tu? Maksudnya kalau kita nak buang sampah, kita kena asingkan sampah tu. Mana yang boleh kita semula, kita asingkan. Mana yang tak boleh, kita asingkan. Supaya nanti pihak MBSA yang kat sini, kat Salam MBSA lah. Kalau murid-murid di tempat lain, lain pula majlis pembandarannya ya. Kalau plastik tu masuk dalam plastik. Jadi mereka nanti mudah mereka nak mengasingkan ya. Sampah mana yang boleh digitar semula, mana yang boleh diterus buang, dilupuskan. Macam tu. Situasi yang seterusnya ialah air bertakung. Air bertakung ni tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes, tahu nyamuk Aedes? Nyamuk Aedes ni dia punya kaki berbelang-belang. Kalau digigit kita boleh demam. Namanya demam denggi. Dan demam tu sangat berbahaya. Ya. Walaupun taklah sebahaya demam COVID-19. Tapi demam denggi pun boleh bawa kepada kematian. Macam tu, bahaya. Kalau boleh bawa kepada kematian, samalah dengan COVID-19, bawa kematian. Yang ini jadi kerana dia nyamuk je ya. Kerana nyamuk je. Jadi apa yang perlu kita buat? Sikap kita rajin. Kita kena rajin lah. Rajin apa? Rajin membersihkan longkang. Mana yang ada air bertakung, kita kena bersihkan. Kena rajin lah. Nak rumah cantik, nak rumah bersih, kena dah rajin. Betul tak? Okay, kemudian tin dan botol terbiar.
Kadang-kadang ada yang suka simpan botol kat belakang rumah tu. Tengok ada air tak bertakung dalam tu. Sebab kita tak kemas kan. Kalau kemas tak adalah macam tu. Tapi kadang-kadang kita dah kemas macam tu kan. Tak perasan air masuk. Macam mana air masuk Air masuk mungkin bocor kot. Zinc. Bocor kot. Manalah tahu kan air bertakung. Okay. Yelah kat belakang, letak kat belakang, cuma letak bumbung kecil je, mestilah air tu dia termasuk ke dalam. Kita tak perasan, kat situ nyamuk pun bertelur. Lepas tu adalah nyamuk Aedes tu. Okay. Apa yang kita perlu lakukan? Kita kena rajin apa? Kita kena rajin membuang tempat takungan air seminggu sekali. Itu tindakan kita. Mana-mana yang ada kita ni. Kalau tak ada nanti, kalau orang kesihatan datang nanti, kita boleh kena saman tau. Kalau dia datang, dia tengok ada nyamuk tu, kita boleh kena saman. Okay. Itu muka surat 77. Tadi saya cikgu cakap 78 pula. 77 buku teks. Okay. Seterusnya, buku teks muka surat 78. Kolam impian. Lengkapkan tempat kosong di bawah. Ayah membina sebuah kolam ikan. Wow, rajinnya, pandainya ayah buat kolam ikan. Cantik dah rumah kalau ada kolam ikan. Betul tak? Kalau ada kolam ikan, minta ayah buat kolam ikan. Kecil je. Tunjukkan sikap rajin kamu sekeluarga bagi memelihara kolam ikan tersebut. Macam mana tu? Tengok ada kolam ikan cantiknya. Dah ada kolam ikan cantik. Kolam. Dia kata macam mana kamu nak sikap rajin kalau kolam? Macam mana? Kamu kena rajin membersihkan air kolam tu. Kena rajin membersihkan air kolam. Nanti ada sampah, ada daun, ada habuk. Jadi kena bersihkan. Kena rajin bersihkan. Kadang-kadang dia kotoran-kotoran yang masuk tu dia mendap ke bawah. Jadi tak cantik. Ikan pun tak selesa. Ikan tak selesa. Dia tak peduli tapi kita nak nampak cantik lah. Air itu tadi kolam. Tadi kolam tu maknanya keseluruhan keseluruhan kolam tu dibersihkan. Keliling kolam, batu-batu tu ada lumut. Tahu lumut tak? Lumut yang hijau tu. Tu kalau terpijak tu, licin jatuh tu bahaya untuk adik. Kena bersihkan. Sampah-sampah, sapu tepi-tepi tu. Kalau ada rumput-rumput yang panjang, cepat potong. Nanti kalau tak potong nanti tu ular tu datang tu, dia seronok jadi tempat tinggal dia celah-celah batu tu dengan rumput. Seronoklah dia. Binatang lain pula datang. Air kolam tadilah dibersihkan air kolam, sentiasa dijaga air kolam tu. Rajin pastikan dia punya sukatan air tu tidaklah terlampau sedikit, tidak pula melempah keluar. Kena rajin tengok. Kita nak cantik, kita kena rajin. Kita nak cantik kan. Kalau tak ada nanti dah ada jadi tak cantik. Ikan, macam mana kita nak rajin menghadapi ikan tu? Kita dah jaga ikan tu, kita kena rajin memberi makan ikan. Rajin memberi makan. Kalau tak ada lapar dia, kesian ikan. Kan? Datang gemuk. Masuk kolam tu lama ni dia kurus. Ada gitu ke? Nanti ikan tu mati, tak dibagi makan. Bagi makan. Rajin tau, kena rajin bagi makan. Okey, apakah yang akan berlaku pada kolam jika kamu sekeluarga tidak mengamalkan sikap rajin? Agak apa jadi? Kolam yang tak terjaga, apa jadi? Kolam tak jadi tak cantik, dia berlumut. Kolam tu. Kemudian kotor. Air pun semakin kurang, dan ikan pun boleh mati. Lama-lama ikan mati, keadaan tak cantik.
comot, kotor, akhirnya kita tak ada semangat. Tak ada semangat nak menguruskan lagi kolam tu. Kita nak mula-mula je. Mula-mula benda tu ada seronok. Lepas tu, akhirnya benda tu terbiar. Terbiar macam tu je. Kena jaga. Kena tengok airnya. Kadang-kadang air tu tak betul buatnya, meresap dia ke bawah. Esok kita bubuh penuh dah. Esok pagi, hari ni kita bubuh penuh. Esok kita tengok dah, air dah kering dah. Ikan tu dah mati dah. Kena selalu tengok. Bagaimanakah sikap rajin boleh meringankan beban tugas keluarga? Ini kita dah bincangkan minggu yang lepas. Kebaikan sikap rajin kita dah bincangkan. Okey. Kemudian seterusnya muka surat 79, usaha tangga kejayaan. Lengkapkan peta pokok di bawah. Situasi dibagi. Adik tidak pandai membaca dan menulis. Kita kena rajin menjaga je ni. Apa dia tindakan dia? Tindakan dia rajin mengajar adik setiap hari. Rajin, kena rajin. Apa kesan dia? Kesan kalau lepas rajin mengajar, kesannya adik nanti pandai membaca. Kita nak itu tujuan kita. Maknanya hasil daripada usaha kita menyelesaikan masalah. Perasaan gembira. Okay, kalau macam situasi abang mahu menyertai pertandingan badminton, nanti dia punya berjaya pula. Berjaya pula. Jadi apa tindakan abang? Tindakan abang kena rajin membuat latihan badminton. Bersungguh-sungguh. Nanti kesannya percaya menjadi johan pertandingan badminton. Apakah perasaan? Puas hati, bangga. Macam tu. Okey, situasi yang ketiga, kakak tidak pandai menunggang basikal. Kakak tak pandai menunggang basikal. Apakah dia punya hasil nanti? Pandai menunggang basikal. Jadi apakah dia punya tindakan? Tindakan sama juga. Kena berlatih menunggang basikal. Buat latihan banyak. Lama-lama boleh. Semua orang boleh buat. Boleh naik basikal, boleh naik motor, boleh naik kereta. Asalnya tak tahu. Tapi bila buat latihan lama-lama, jadi tahu. Dan perasaannya akan gembira juga. Gembira, puas, bangga. Okey. Itu. Baiklah, murid-murid. Seterusnya kita lihat ini. Tulis cara kamu mengamalkan sikap rajin terhadap ahli keluarga. Tulis cara kamu mengamalkan sikap rajin terhadap ahli keluarga berdasarkan gambar di bawah. Tengok tu. Apa yang rakan kamu buat tu? Apa yang rakan kamu tu buat? Membersihkan. Tengok gambar nombor 1. Membersihkan dan mengemas ruang tamu supaya apa? Supaya okey, mana dia punya ni? Terbalik pegang pen. Okey, membersihkan dan mengemas ruang tamu supaya kemas dan teratur. Ini satu cara ya. Cara nak mengamalkan sikap rajin tadi. Kenalah amalkan ya murid-murid kita dah belajar, dah ada ilmu. Jadi seterusnya ialah mengamalkan ilmu tadi. Kalau kita ada ilmu, kita tak mengamalkan ilmu tadi, maka tidak memberi faedah atau manfaat. Kita belajar ni untuk amalkan. Ya. Okey. Jadi nampak ada mainan adik itu bersepah-sepah, tolonglah kemas, masukkan dalam bakul,
Kemudian bakul tu masuk dalam stor. Jadi kemas balik. Nanti adik nak main, keluarkan balik. Macam tu. Tu dapat membantu ibu, ya. Ibu dan ayah. Kalau tak ibu ayah kena kemas. Kesian ibu ayah dah penat kerja kan. Kemudian kita lihat gambar. Masing-masing kadang-kadang ada bilik sendiri. Ada yang tak ada bilik sendiri pun. Ada yang tak ada bilik sendiri pun, dia tidur kan. Dia ada tilam dia sendiri, dia ada bantal dia sendiri, selimut dia sendiri. Jadi apa yang perlu dibuat? Kalau macam ni, keadaan situasi macam ni, kamu nak buat apa? Saya kamu kena mengemas bilik tidur. Mengemas bilik tidur, checklist, supaya kelihatan kemas. Okey. Yang part ketiga, membantu ibu. Apa yang berlaku tu? Tengok macam ada air tumpah. Ada air tumpah di meja makan. Jadi apa yang perlu kamu buat? Membantu ibu mengelap air yang tumpah. Okay. Yang keempat, membantu abang nampak abang dapat ni pula ada order Shopee kan, barang datang. Barang datang berat pula. Abang angkat nak masukkan dalam rumah. Kamu duduk kat tepi tu, nampak abang angkat berat macam tu. Bantulah. Janganlah duduk je macam tu. Tolonglah. Tolong abang kita. Siapa orang yang kita kena sayang? Siapa? Abang kita, ibu dan ayah kita. Abang dengan kakak kita. Datuk dengan nenek kita. Itu orang kita kena sayang. Kita kena jaga betul-betul. Kawan kita boleh sayang, tapi ahli keluarga tu lebih kena diutamakan. Sebab kalau apa-apa berlaku, mereka lah yang akan menjaga kita, yang akan menyayangi kita, yang ambil berat tentang kita sampai besar nanti. Apa-apa kita kena jaga ahli keluarga kita. Jadi membantu abang buat apa? Mengangkat barang. Tu. Tujuan kita lihat latihan ni ialah supaya kita dapat belajar macam mana nak menjawab soalan. Kalau kamu jumpa dengan soalan begini, manalah tahu dalam peperiksaan kalau soalan macam ni kamu boleh jawab. Selain kita boleh nampak contoh-contoh situasi bagaimana kita boleh bersikap rajin dalam keluarga. Sudut kebat, tulis tindakan kamu berdasarkan situasi yang berikut. Dari bagi dah tu, menyapu dan membersihkan halaman rumah bersama ahli keluarga. Halaman rumah yang ada pokok. Kadang-kadang halaman rumah tak ada pokok, tapi entah daripada mana pokok daun pun masuk juga. Kalau kamu duduk di taman perumahan, keliling ada pokok-pokok yang besar, kalau angin bertiup, daun tu dia akan terbang, berpusing-pusing masuk dalam rumah kamu. Tetap akan ada daun juga. Atau jiran sebelah ada tanam pokok, masuk dalam rumah kita. Janganlah marah, kita sapu je lah. Mengemas dan membersihkan bilik. Sikap rajin, kena rajin kemas bilik. Janganlah tidur buat bersepah je. Janganlah macam tu. Biar mata kita ni suka tengok benda-benda yang bersih dan kemas. Nanti dia akan terbau-bau nanti bila dewasa. Bersih dan kemas. Macam Jepun kan, bangsa Jepun dah terkenal dengan bersih dan kemas.
Jadi kita pun senang dengan situasi tu. Kalau kita nak pergi Jepun, nak buat lawatan, kita nak tengok apa? Nak tengok betul ke bersih, betul ke kemas. Macam tu. Menyiram pokok bunga tanpa disuruh. Pokok bunga, mungkin apa ni ayah ada tanam pokok cili ke, mana tahu kan, pokok bunga ke. Siramlah sikit air tu. Kamu basuh basikal tu, sembuhlah sikit air. Apa, tengok kering aja pokok tu kan. Mak air lupa nak siram. Kering, kurus saja. Siramlah sikit, biar dia dapat minum. Kena rajin. Rajin mengemas permainan yang berselerak setelah selesai bermain. Itu yang tadi ya. Macam adik main. Kamu pun main kadang-kadang Dah main tinggalkan. Macam mana? Kan? Main sikit tinggalkan. Lepas tu ambil mainan lain tinggalkan. Habis satu rumah sepak. Kan? Cikgu macam cakap pasal rumah cikgu je. Ya, sama juga. Cikgu yang kena kemas. Cikgu yang kena kemas. Kan? Ataupun suruh anak-anak cikgu kemas. Okay? Membantu menyediakan makanan. Tolonglah kan. Ibu nak ayam masak ayam goreng berempah ke apa ke, semua dah. Lepas tu nak kena kemas lagi kan. Masa makan malam tu dah sampai dah. Pergi duduk. Takkan kamu tunggu dipanggil makan aja. Pergilah ke dapur tu, tengok, ambil cawan ke, pinggan ke, sudu ke, macam tu. Tolonglah sikit-sikit. Walaupun ambil sudu atau walaupun ambil cawan, tolong. Rajin sikit, rajin. Kalau rajin nanti ibu dan ayah akan lebih sayang. Kamu pun suka dengan orang yang rajin kan? Suka kawan yang rajin kan? Kamu suka kan? Macam tu lah. Kita lihat gambar. Yang ini mainan tadi. Yang mainan tadi nombor 1. Okay, nombor 2 tadi tu yang kemas. Kamu boleh isi lah sebab dah tahu dah kan tadi. Nombor 3 ni siram pokok bunga yang tadi kita baca. Nombor 4 bantu hidangkan makanan. Yang kelima, menyapu sampah, bergotong royong, membersihkan halaman rumah. Nak cantik tu jadi aktiviti keluarga yang sangat baik. Selain daripada rumah cantik, dia mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Kita pun keluar peluh, badan pun sihat, otak pun cerdas. Jadi amat itu adalah mengamalkan sikap rajin. Itu sebenarnya boleh menjadikan keluarga kita bahagia, sihat, sejahtera. Kecuali kalau malas tu lawan dia. Seterusnya, ini ada soalan macam peperiksaan soalan objektif. Jawab soalan-soalan di bawah. Tengok gambar. Dia pusing-pusing macam mana pun aktiviti yang sama. Rumah saya sama, rumah kamu sama, rumah kawan yang mengikuti video channel ni pun sama. Yang duduk dekat Salam sama, yang duduk kat Ipoh sama. Sebab ni manusia sama Okay, nombor 1 tengok dia menyiram pokok bunga. Apakah nilai yang terdapat pada gambar di atas? Nilai dia apa? Sebab kita tajuk kita rajin, kerajinan kan? Okay, nombor 2, sikap rajin perlu dipupuk dalam kalangan ahli keluarga supaya hubungan antara ahli keluarga bertambah erat. Betul tadi? Mengapakah sikap rajin perlu dipupuk dalam kalangan ahli keluarga? Supaya kerja dapat disiapkan dengan cepat. Itu betul. Supaya disayang oleh ibu apa? Itu pun betul. Dapat mewujudkan sikap malas. Ini salah lah. Ini mewujudkan sikap malas ni, ini kita buang. Okay? Ada 2. Supaya kerja cepat disayang ahli keluarga. Tapi dalam kotak ini, penyataan ini merujuk kepada hubungan antara keluarga. Jadi yang inilah sekarang ni perlu dalam kalangan ahli keluarga supaya disayangi oleh ahli keluarga ni. Ada berkaitan dengan hubungan ibu bapa sayang kepada kita,
Dia berkaitan dengan hubungan. Jadi nombor 2 jawapannya B. Okey. Nombor 3, berikut merupakan perasaan yang dialami jika bersikap rajin di rumah. Bila kamu bersikap rajin tu, perasaan kamu. Perasaan malas. Apa ni perasaan malas pula? Buang dulu mana yang kita tak pakai. Ada 2. Gembira ke dihargai? Gembira ke dihargai? Berikut merupakan perasaan yang ini tak berhati-hati cikgu ya. Kecuali kecuali kan, kalau gembira ya, dihargai ya. Jadi kecuali malas. Hampir cikgu diperdaya. Ada kecuali. Nombor 4, antara berikut yang manakah bukan merupakan kebaikan mengamalkan sikap rajin? Bukan. Ini pun ada perangkap juga. Dia kata bukan. Kalau bukan ni, kita pilih yang bukan Okey. Dia kata merupakan kebaikan. Kebaikan. Apakah kebaikan mengamal sikap rajin? Yang pertama, A. Menjadikan diri seorang yang bertanggungjawab. Yes. Melahirkan ahli keluarga yang boleh bertolak ansur. Yes. Mendapat kejian. Ini daripada orang keliling. Tu keji tak? Keji. Orang sekeliling dia cakap benda yang tak baik pasal kita. Perkara yang negatif, jahat, pemalas. Itu perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan. Teruklah jiran kita ni. Contohlah kita bela kucing. 10 ekor kucing kat rumah kita tu. Memanglah comel-comel. Masalahnya bila dia buang air besar, buang air kecil. Najis kucing. Kita nak bela kucing, tapi kita tak rajin bersihkan kotoran kucing tu. Bau dia busuk. Kita yang dah biasa bau, dia tak jadi bau tau. Sebab kita dah biasa hidung kita, hari-hari kita bau tahi kucing tu kan. Hari-hari kita bau, jadi dah biasa. Macam orang yang kutip sampah tu, kan busuk tu. Tapi sebab dia dah hari-hari dia kerja macam tu, jadi hidung dia tu dah terbiasa, tak bau. Tapi bila dia lalu depan rumah kita, baunya. Habis nak macam mana? Sampah takkan nak wangi. Macam tu juga tu. Dah kamu tak rajin cuci, kamu nak bela tapi tak rajin cuci kotoran binatang tu, dah dikejut jiran sebelah. Kalau kita jiran, kita kata teruknya jiran kita sebelah ni bela kucing banyak sampai 20 ekor. Tak rajin pula dijaga. Melompat-lompat masuk rumah kita, berak rumah kita lagi tu kan. Dikeji. Jadi ini bukanlah dia kata antara berikut manakah bukan merupakan kebaikan. Dapat kerja tak adalah. Bukan. Kalau bukannya silap pula. Kena tukar dulu. Yang ni C. Okey. Antara berikut situasi yang manakah menunjukkan sikap rajin? Situasi dia yang menunjukkan sikap rajin. Mengadu pada ibu apabila bergaduh dengan adik. Buat mengadu. Sikit-sikit mengadu. Bukan tak boleh mengadu, kena mengadu. Kalau nampak benda yang tak betul, kena mengadu. Tapi kalau benda remeh nak mengadu, benda yang kecil lah. Benda kecil sikit nak mengadu, sikit nak mengadu. Kan? Tu apabila bergaduh dengan adik. Janganlah bergaduh. Buat apa nak bergaduh? Okey. Membongkokkan badan. Kita tengok yang lain dulu. Membongkokkan badan apabila lalu di hadapan ayah. Ini tanda hormat.
Dia kata situasi mana menunjuk sikap rajin. Ini tanda hormat. Ini dalam tajuk hormat, menghormati. Hormat menghormati. Mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan. Yang menunjukkan sikap rajin. Kalau mengadu pada ibu apabila bergaduh dengan adik tu rajin mengadu. Rajin mengadu. Tak baguslah tu. Membongkok badan apabila lalu tu bukan rajin, tu menghormati. Mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan. Ini rajin belajar ni. Bila kita rajin belajar, kita punya keputusan peperiksaan kita akan cemerlang. Dia bukan setakat peperiksaan. Murid-murid yang cikgu sayangi, bukan setakat peperiksaan, semua benda. Pekerjaan pun sama. Pekerjaan. Kalau kita rajin buat kerja, kita akan dapat hasil yang cemerlang. Lagi rajin, lagi cemerlang. Macam tu. Kalau berniaga, rajin, lagi banyak untung. Rajin ni kena duduk kat semua tempat. Kalau tadi berniaga, kalau misalnya dia ada perkhidmatan, perkhidmatan membaiki kereta, dia tak jual kereta, dia buat perkhidmatan membaiki kereta, mekanik, dia kena rajin. Lagi rajin lagi, pelanggan suka dan pelanggan akan datang ke kedai dia. Jadi cemerlang kedai dia. Rajin tu sebab daripada keluarga kita kena pupuk sikap rajin tu. Kita kena amalkan rajin daripada keluarga. Dia akan membawa kepada nanti di alam pekerjaan kita pada masa akan datang. Penting tak rajin? Penting tak? Penting. Jawab ramai-ramai. Penting. Nombor 6. Pilih jawapan di bawah yang menunjukkan sikap rajin di rumah. Membantu mengemas rumah, rajin. Meninggalkan pinggan dan cawan di atas meja selepas selesai makan. Apa ni? Tak bolehlah meninggalkan. Tak rajin. Tidak mengemas bilik tidur, tidak mengemas, tidak rajin. Jadi jawapannya A. Macam tu. Kalau ada peperiksaan, kita label-labelkan macam tu. Tak apa, labelkan. Biar kita boleh yakin dengan jawapan. Di sini ada contoh latihan. Ini bukan tugasan. Ini bukan tugasan. Tugasan nanti cikgu bagi tahu yang mana. Ini cuma latihan aja, kita bincang latihan untuk memahamkan, menguatkan pemahaman kita terhadap tajuk, iaitu amalan rajin. Nyatakan tindakan yang sesuai berdasarkan gambar dan situasi di bawah. Nyatakan tindakan yang sesuai. Apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Tengok gambar, tengok angin tiup. Situasi dia ialah pakaian di ampaian yang dijemur oleh ibu sudah kering. Hari sudah petang. Kamu dah nampak dah kering dah. Hari sudah petang. Dah malam dah. Apa yang kamu nak lakukan? Kamu akan saya terangkan aja, tak tulis. Okey, sebab kita nak dapat gambaran secara umum rajin ni. Saya akan mengangkat pakaian di ampaian. Saya akan mengangkat pakaian di ampaian serta melipatnya. Kamu akan melipatnya. Tolong lagi lipat tu. Wah, pikir sekali. Ni mak mesti akan sayang. Biasanya anak perempuan lah yang buat. Anak lelaki pun boleh buat juga. Biasanya perempuan lah. Yang kedua, kamu nampak katil kamu sendiri. Tapi kalau dah terlebih rajin tu, katil mak dan ayah nampak bersepah kamu. Tapi jaranglah macam tu. Dapat kamu buat untuk katil kamu sendiri pun itu sudah baik. Keadaan bilik saya berselerak. Bantalnya kat bawah, patut ke atas berselerak. Selimutnya berselerak. Katil belum lagi dikemaskan lagi. Kamu akan apa? Saya akan mengemas katil dan membersihkan bilik. Bersihkan lah. Kalau ada sampah ke, ada tisu ke, jatuh-jatuh ke, kamu bersihkan lah. Kadang-kadang ada habuk. Kita tak buat apa-apa pun habuk tu datang masuk rumah kita. Dah elok, dah tutup.
Tapi habuk tu datang juga. Tak tahu mana datang habuk. Kalau ada kipas tu tengok ada habuk. Walhal bilik kita tutup, datang habuk. Kenalah bersihkan. Yang ketiga, kamu nampak ada pinggan, ya, ibu tengah masak, kemudian ada pinggan kotor lagi. Kejap lagi nak makan, pinggan masih kotor, ibu tak sempat masak je. Nanti nak gunakan untuk makan. Ibu sedang masak, ibu sedang sibuk masak di dapur, keadaan meja makan kotor dan pinggan mangkuk kotor berlonggok di dalam sinki. Apa yang kamu nak buat? Saya akan apa? Saya akan membantu ibu mengelap meja makan dan membasuh pinggan mangkuk di dalam sinki. Tolong. Lagi-lagi kalau kamu anak tunggal, seorang aja anak. Kamu dah besar, kan? Kalau dah dua pun dah boleh tolong. Dah boleh tolong. Yang Teresa dengan Grace, tolong ibu tak? Kat dapur. Tolong sikit tolong. Tapi kena hati-hati sebab pinggan tu licin. Pinggan tu licin. Jadi pegang. Tapi cikgu tengok macam tak sampai lagi tu. Sampai tak singgi? Macam tak sampai lagi. Mana yang boleh lah tolong kalau tu bahaya pula. Tapi kadang-kadang ibu dah belikan dia punya tangga dekat singki kan. Lihat gambar di bawah, kemudian terangkan tindakan kamu. Kat sini ada pun sama juga. Kita lihat gambar di bawah ini, kemudian terangkan tindakan kamu. Tengok sofa depan, TV bersepah, dengan kata surat khabar lah apa kat depan tu. Lepas main lah ni, sampai takkan lah jatuh-jatuh macam tu. Main lompat-lompat ni. Jadi macam tu juga dengan singki tadi. Macam kalau pak sofa ni awak boleh susun sofa tu balik. Nombor 2 tu, kalau pak singki macam tu, kamu tolonglah cuci, kemudian cuci pinggan, susun pinggan dekat rak dia. Nombor 3, kamu nampak macam tu lah katil. Macam tadi katil bersepah, katil tak tersusun. Lepas tu dengan semalam kamu belajar bersungguh-sungguh, ada buku atas meja, ni ada bilik sendiri. Jadi kamu kemaslah katil. Mana ada sampah-sampah tu buang. Kadang-kadang makan kacang-kacang, kulit-kulit kacang tu jatuh-jatuh tu buanglah. Buku-buku yang kamu dah guna, susun balik. Itu semua adalah amalan rajin yang kamu boleh lakukan di rumah. Nombor 4, kamu tengok ada kat situ halaman rumah kamu ni. Ni rumah banglo ni, sebiji je ni. Rumah banglo. Kamu nampak halaman rumah kamu tu kan, basikal jatuh-jatuh lepas main semalam. Kemudian ada sampah-sampah tu, kamu membersihkan halaman rumah. Dan basikal tu bolehlah disusun elok-elok basikal tu. Lengkapkan peta minda di berikut di bawah. Saya rajin setiap hari. Rajin apa? Rajin mandi. Ada mandi pun nak kena rajin. Betul, ada orang malas mandi. Siapa malas mandi angkat tangan. Kalau cikgu rajin mandi. Cikgu rajin mandi. Kan? Malas mandi. Bangun pagi. Kemudian mandi. Kemudian pakai seragam sekolah. Ini kalau tak ada PKP. Sekarang ni sekolah tutup. Kemudian 4, rajin sarapan pagi. Sarapan dulu, alas perut, jangan terus pergi ke sekolah, nanti perut kosong nanti sakit perut pula kat sekolah. Kan, kalau perut belum terisi, semangat pun kurang, monyok aja kan. Jadi makan dulu sikit, alas perut, kemudian pergi ke sekolah, belajar dan mendengar ajaran guru. Alah, rindunya nak pergi sekolah Ada murid komen dekat YouTube rindu nak pergi ke sekolah. Rindu nak jumpa kawan kan. Kita berdoa lah kita berdoa semoga
apa ni, kita dapat atasi COVID ni, ya. Semua dapat dah vaksin, dah kurang. Kemudian dapat apa ni, ada ubat, ya. Supaya benda ni dapat segera hilang, supaya kita dapat pergi ke sekolah semula. Cikgu pun rindu nak jumpa anak murid cikgu ni, yang comel-comel. Apa tadi? Ni pergi ke sekolah belajar, pulang ke rumah, dah penat tu, bolehlah kamu apa ni buat betul, menonton televisyen, apa tu? Kecil TV. Menonton televisyen, makan, ya, berehat. Kemudian dah berehat tu, rajin belajar, mengulang kaji pelajaran, buat latihan, baca buku, cuba memahami pelajaran, buat kerja rumah. Kemudian petang tu keluarkan peluh, bersukan, berjoging, main badminton, bermain, bergerak, supaya keluar peluh. Kemudian makan malam, ni mengulang kaji pelajaran lagi sekali malam, rajin belajar. Kemudian tidur. Jadi ini adalah aktiviti yang kita boleh lakukan satu hari. Ini jadual aktiviti. Begitulah murid-murid. Ya, berakhir tajuk sikap rajin. Cikgu harap kamu memahami tu rajin tu macam mana, apa yang kita boleh buat dengan, macam mana kita supaya kita jadi rajin. Dan kamu tahu kepentingan rajin tu penting, mesti rajin. Nak berjaya kena rajin, kena gerakkan kita punya badan ni untuk melakukan sesuatu. Buat yang baiknya kalau kita buat satu benda tu dalam kita suka, kita gembira, kita ikhlas, kita nak buat sendiri, kita seronok kita buat. Kalau sampai tahap macam tu, dia lagi best, lagi power. Lagi power, lagi bagus, lagi cemerlang. Okey, murid-murid. Jadi tugasan untuk tugasan kamu buat yang dalam buku latihan, buat dalam buku latihan yang kamu ada lah, yang kamu ada muka surat 61, muka surat 62 dan muka surat 63. Tu nombor 1, 62, 63. Kamu boleh buat lah, sebab cikgu pun dah bagi dia jawapan. Kamu tengok balik, kamu boleh buat lah. Kamu boleh tengok apa yang cikgu dah buat. Okey. Jadi sekian saja untuk minggu ini. Jaga diri baik-baik di rumah. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.